mengenai dengan amalan nak Tuhan bagi berkat kepada kita. Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Gini bapa, Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala saya hak berkat kepada kita dah. Tak ada manusia, tak ada siapa-siapa, jin, iblis, hantu, malaikat pun tak boleh berkat kepada kita. Nah, patu siapa hak berkat kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan saya hak berkat kepada kita. Jadi kita nak macam mana kata kita dapat keberkatan? Tahu tak? Kita nak tengok mana kata Allah Ta'ala berkat kepada kita. Jadi tu kita boleh buat amal ibadat kepada Allah. Ingat molek ibu bapa. Hidup seseorang itu ada berkat apabila dia saat itu boleh buat amal ibadat kepada Allah. Hidup seseorang itu tak ada keberkatan apabila hidup dia tu tak ada ambil ajaran Allah, tak ada ambil hukum-hukum Allah, tak ada ambil sunnah-sunnah Nabi SAW, mari buat amal dalam hidup dia. Macam situ. Nah, maka kita semua ibu bapa, cuba kita tengok kita hari ni. Kalau hari ni kita boleh buat amal ibadat kepada Allah, itu tanda kata hidup kita berkat. Tu tanda kata hidup kita berkat ibu bapa dan akak semua. Kalau hidup kita sepanjang hari ni. Nah, hari ni ibu bapa, kita boleh semaya, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh berzikir, kita boleh dengar orang ngajar agama, kita boleh berselawat kepada Nabi SAW. Ibu bapa dan akak semua, itu tanda kata hidup kita berkat. Tu tanda. Kita tengoklah hari ni, muka saya nak tengok fak kita semua, saya tak tahu sebab saya tak ada duduk kali dengan fak kita ni. Jadi kita pakai cek masing-masing. Kata, hari ni aku buat gapo adik? Hari ni aku semaya ke tak? Hari ni aku baca Quran ke tak? Hari ni aku zikir, aku sebut nama Tuhan ke tak? Hari ni aku selawat kepada Nabi SAW ke tak? Kalau kita buat amal hak tu, itu tanda kata hidup kita berkat. Hidup seseorang berkat tu bapa, bukan makna kata dia kena boleh duit banyak. Siapa kata hidup seseorang tu berkat dengan sebab duit banyak, korong kaya kali. Tapi korong, mana tempat ia? Dalam neraka korong. Kalau kita kata orang debel, orang berkat kali. Kalau kata orang debel berkat kali, Firaun debel kali. Tapi Allah Ta'ala bubuh. Allah Ta'ala sumat dia dalam api neraka. Tak ada ibu bapa. Nah, lepas tu, keberkatan seseorang tu duduk di dia buat amal ibadat kepada Allah. Nah, dalam semaya gini bapa, kalau kita nak kepada keberkatan, nak Tuhan mak kuat barakat hai kat berau, kita pun buatlah. Supaya kita nak duit, kita buat kerja. Kita nak hilal apa, kita makan. Kita nak kepada keberkatan, kita buat amal. Kita baca doa, kita berzikir, kita semaya, kita baca Quran. Itulah orang panggil amalan kita buat Tuhan berkat kepada kita. Ni nak ayat. Sebab itulah Allah Ta'ala pilih kita, kita boleh maya. Allah Ta'ala pilih kita, kita boleh baca Quran. Allah Ta'ala pilih kita, kita boleh zikir. Allah Ta'ala pilih kita, kita boleh baca doa. Allah Ta'ala pilih lah kau tu. Kalau orang-orang hak Tuhan tak pilih ibu bapa Allah, dia tak ada buat amal. Maya pun dak, zikir pun dak, itu orang hak Tuhan tak pilih. Demo tu duk galik, demo tu duk lalai kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim wal iyazabillah min zalik. Supaya malam ni bapa ni fak kita semua ramai-ramai. Hak mana duk dengar ni ke, hak mana masuk mari ni ke, bukan saya. Hak pilih fak kita semua masuk mari dengar malam ni, bukan saya nah. Pasal apa hak pilih mak dia, kan ibu, kan bapa semua ni hak mana masuk mari dengar, siapa pilih kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita. Maka kita semua ramai-ramai kena wasa mujur dan terima kasih kepada Allah. Yang mana Allah pilih kita. Ramai lagi bapa dan kau semua, orang hak Tuhan tak pilih malam ni ramai lagi. Ramai lagi orang tu duduk dalam lalai. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, seseorang tu lek pagi dia beriman, tapi lek malam dia kufur kepada Allah.
Lek malam dia beriman. Lek pagi dia kufur kepada Allah. Wal iyazabillah. Ada orang pesen tu hak Nabi kita kata. Kita nak kau jadi orang pesen tu. Ibu bapa dah kau semua. Tak. Kita nak kau jadi orang pesen tu. Pesen mana ustaz? Lek pagi beriman dengan Allah. Lek malam jadi orang kufur. Ataupun lek malam orang beriman. Lek pagi jadi orang kufur. Jadi dua beg kita. Tak say. Na'udzubillah. Maka kita semua alhamdulillah. Ni. Kita hak mana duduk wa amma seumur. Lek pagi pun ngaji. Lek malam pun ngaji. Alhamdulillah. Bukan mudah dah nak boleh ngaji lek malam pula. Ada setengah orang tu boleh ngaji lek pagi saja. Lek malam tak. Lek malam buat apa? Tengok lakka. Tengok darah. Tengok. Nah. Darah hak dia cincop. Waliyazabillah. Nah. Darah kita cincop tu ke. Hak kita kena darah tu. Dia kau tolong kita di padang mahsyar esok. Tak bang. Dia kau hak doa kepada kita. Tak bang. Nah, maka kita tak usah padu lah. Dia pun tak biasa padu kita pun. Nah, kita padulah kepada orang hak tolong kita di padang mahsyar esok. Siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We tahu kata gapo hak Nabi kita ajar. We tahu kata gapo hak Nabi kita royak. Pak kita pakai wa amma. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ni orang-orang hak ikut Nabi Muhammad. Siapa-siapa hak turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kata orang ni boleh duduk kalingan Nabi dalam syurga. Ibu apa dah kau semua amanah ayat. Amanah nak tanya fak kita semua ramai-ramai ni. Kita nak kedak duduk dalam syurga weh. Fak kita semua weh. Fak kita semua weh. Nak kedak duduk dalam syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau ada fak kita semua ni kita asyik duduk kalingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak fak kita semua belah saya masuk syurga hak bawah-bawah tak apa. Before dia mayadilah masuk syurga hak tinggi-tinggi. Duduk kalingan Nabi Muhammad fak dia mayadilah. Yang lagu tu bapa. Kita nak laka duduk kalingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pergi ziarah Nabi, boleh pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga esok. Nak duduk kalingan Nabi. Nah, kita pesa doa, ya Allah ya Tuhanku. Di atas dunia muwi aku becek dengan Nabi Muhammad dah sallallahu alaihi wasallam. Umur aku ni pun banyak dah, aku tak biasa lagi pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ya Allah. Di kubur Nabi aku tak biasa pergi ziarah lagi ya Allah. Tak ada rezeki lagi ya Allah. Aku niat seumur dalam hati aku doa seumur ya Allah. Aku nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah di kubur Nabi. Walaupun sekali bila pada mati pun tak apa dah ya Allah. Kalau mung tak pilih aku juga ya Allah. Minta lawi aku boleh duduk kalingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar esok, di hari akhirat esok. Patu amun nak ayat dah. Orang-orang hak boleh duduk kalingan Nabi Muhammad di pada mahsyar esok bukan orang kaya sekali, bukan orang debes sekali, bukan orang masyhur sekali dak, tapi orang hak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa ada akak semua. Orang hak dalam hati dia ada kasih ke Nabi. Orang ni boleh duduk dengan Nabi di syurga. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani." Apa ni? Hak Nabi kita kata. Nah, apa? Mung akan duduk dalam syurga dengan orang hak mung kasih. Walaupun kita semaya tak banyak sumbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita baca Quran tak banyak sumbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita saat ni tu mayat tahajud, mayat malam tak banyak sumbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hati kita kasih dan sayang. Kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Nabi kita kata kalau mengkasih kepada siapa di atas dunia, mung duduk dengan orang tu di pada mahsyar esok. Pak kita nak duduk kalingan Nabi di atas dunia he tu he. Mubi aku baca dengan Nabi, aku hidup di hari ni Nabi Muhammad tak ada dah. Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku tak dengan Nabi Muhammad, tapi ya Allah di hari akhirat esok. Di hari akhirat esok mu yang bacalah aku dengan Nabi Muhammad ya Allah. Mu yang bacalah aku ya Allah. Mu pilihlah aku, aku boleh duduk kelingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Patu nak kita boleh duduk kelingan Nabi Muhammad di pada masa esok. Kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita buat dan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingat dan kasih dan sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kalau kita nak kepada keberkatan, kita buka Quran dan baca. Lepas tu kita kecek satu lagi pula, surah gapo hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca semua. Surah gapo hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca semua. Dalam Quran ada 30 juz. Dalam Quran ada 30 juzuk. Lepas tu ada 114 surah. Ada 114 surah. Semua Quran, semua surah 114 surah tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca surah gapo tiap-tiap hari. Maka ibu bapa kita nak ngaji malam ni sikit. Kita boleh tahu dan kita boleh buat amal. Nah, bersama-sama insya-Allah. Dah. Jadi kita ngaji pagi tadi yang pertamanya iaitu surah Fatihah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca surah Fatihah semua. Setiap hari, setiap malam Nabi kita tak tinggal-tinggal baca surah Fatihah. Dan baca surah Fatihah ni jadi wajib. Nah, jadi wajib atau orang Islam semua kena baca sehari tu 24 jam tu 17 kali. Iaitu dalam sembahyang fardu. Dalam maya Zuhur 4 rakaat kena baca 4 kali. Nah, 1 rakaat 1 kali baca Fatihah. Rakaat yang 2 baca pula surah Fatihah. Siapa rakaat? Mayasa rakaat baca surah Fatihah. Nah, 4 kali juga. Dalam maya Maghrib 3 rakaat 3 kali baca Fatihah. Surah Fatihah. Mana katanya tiap-tiap rakaat semaya hak fardu tu wajib kita kena baca surah Al-Fatihah. Nabi kita baca semua, kita pun baca semua. Nah, kalau kita duduk dia nak baca surah Fatihah tak ada gapo. Ustaz, kita nak baca surah Fatihah hak bukan dalam maya. Kita nak baca surah Fatihah hak bukan dalam maya. Biasa duduk dia duduk jalan-jalan nak baca Fatihah. Nak masuk dalam rumah nak baca Fatihah. Nak surah Fatihah. Duduk buat kereta nak baca surah Fatihah. Boleh ke tak? Jawapannya boleh. Patut amanah ayat lagi. Orang hak tak ada emaya tu boleh baca tak Quran. Tu pula soreh. Jadi hak kita tahu-tahu. Nah, orang tino hak mari macam dan orang tino hak mari darah haid, orang tino hak mari darah nifas nak baca Quran tak boleh. Orang hak duduk dalam hadas besar tu nak baca Quran tak boleh. Adapun kalau dia saat ni tu, nah, tak ada emaya. Nah, misalnya kata lala ni kita tak ada emaya. Nak ambil emaya masa tidur pagi. Kalau kita tak ada ambil emaya, tak ada emaya, adakah kita boleh nak baca Quran? Ke kita kena pergi ambil emaya, ke kita kena ada emaya dulu baru kita boleh baca Al-Quran. Ibu apa dah kau semua dengan molek. Dah kita boleh buat amal bersama-sama. Gini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang hak tak ada emaya tapi dia cuci pada hadas besar lah. Bukan tak ada emaya serta dengan ada hadas besar. Bukan. Kita tak ada hadas besar, tak ada duduk dalam junub, dan tak ada darah haid, dan tak ada darah nifas. Nah, tak ada. Lepas tu tak ada emaya. Kita nak baca Quran, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Kita baca Quran dalam keadaan tak ada esmaya, tapi cuci daripada haid nifas lah. Jawabnya kita nak baca Quran tu boleh. Misalnya Allah ni, kita tak ada emaya. Kita pun nak baca Fatihah, nak baca Qul Huwallah, nak baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, nak baca Qul A'udzu Birabbin Nas. Jawabnya boleh. Baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Adapun hak kata kena ada asmaya dulu tu, hak tu masalah pegang Quran. Misal kata ni Quran. Nah ni Quran. Kita pun tak ada asmaya, nak pegang Quran baik ni tak boleh. Kena pergi ambil asmaya dulu baru pegang boleh. Adapun kita tak ada asmaya, tak pegang Quran ni. Nak baca Quran hak kita ingat dalam otak. Quran hak duduk dalam otak kita tu, tak apa. Tak ada asmaya pun boleh baca. Misalnya kata dia buat kereta, klik pak hijau. Nah, apa tu nak baca Fatihah, nak baca qul huwallah, nak baca qul a'udzu birabbil falaq, nak baca qul a'udzu birabbin nas, tak apa, walaupun tak ada asmaya. Tapi yang ada hadas besar lah. Nama kita ada hadas besar baca Quran tak boleh. Dah malaikat niat zikir tu syukurlah. Nah, tapi ya gini. Ya kalau kita tak ada asmaya, lepas tu baca Quran, ya pahala tu boleh sikit. Tak serupa dengan orang yang ada asmaya, lepas tu ya baca Quran. Orang ada asmaya, lepas tu ya baca Quran, dia boleh pahala banyak pada dengan orang yang tak ada asmaya, lepas tu baca Quran. Misalnya kata baca Fatihah serupa ya. Orang ada asmaya pun baca Fatihah. Orang tak ada asmaya pun baca Fatihah. Dua-dua ni baca Fatihah kali sore. Tapi pahala tu banyak orang hak baca Fatihah dalam keadaan ada asmaya. Dia tu ada asmaya boleh pahala banyak pada dengan orang hak baca Fatihah tak ada asmaya. Masalah pada luar maya ni sebenarnya duduk buat kereta nak baca Fatihah tapi tu tak ada asmaya baik tu Faham tak tu? Nah, ya gini, ulama kita bagi gini. Baca Quran piye mana, masa duk mana. Baca Quran hak boleh pahala banyak sekali masa mana. Jawabnya masa dalam maya. Kita duk maya ke? Kita maya, misalnya maya isya, maya sunat, tahajud, tak kira lah. Kita baca Quran, kau kita duduk semaya tu pahala amdak nung. Ada asmaya lagi, lepas tu dalam semaya pula. Ibadat hak jadi tiye agama semaya tak ada dah. Ibadat hak mulia sekali semaya tak ada dah. Jadi orang hak baca Quran dalam semaya tu orang ni boleh pahala banyak lah kata. Hak tu amdak nung. Sebab itulah orang-orang hak ingat Quran ke, bacalah Quran dalam semaya lebih banyak. Dah, baca Quran dalam semaya lebih banyak. Baca surah tu, baca surah ni. Moga kita maya sore ke, misalnya atau maya tahajud Maya tahajud ke 2 rakaat sudah kita baca Fatihah, kita baca wadduha. Sudah baca wadduha, baca alam nasyrah. Lepas ada alam nasyrah, wattini wazaitun. Misalnya tu ayat lazim. Surah lazim kita baca. Mana kata hak amanah ayat baca Quran dalam semaya tu pahala banyak sekali. Tak nak lawan dah. Nah, yang kedua, baca Quran dalam keadaan ada asmaya tapi luar maya. Orang baca Quran ni supaya ngafak kita ni kita tak ada maya ni lah. Tapi ada asmaya. Kita baca Quran masa ni nak lawan pahala orang hak baca Quran dalam maya tak boleh. Dia amdak ni, kita amdak song. Orang hak ada asmaya tapi baca Quran luar maya. Dia ada andak yang 2. Andak yang 3, orang tak ada asmaya pergi baca Quran. Hak tu boleh pahala juga. Tapi pahala sikit pada orang yang ada asmaya lagi. Sebab itulah kalau kita ingat ayat-ayat Quran ke, molek kita baca lebih banyak. Baca lebih banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh faham dah kita semua dah? Tu di antara. Misalnya atau kita ni kita ngaji bapak kita nak buat amal ni, kita nak buat amal untuk diri kita Misalnya atau subhana amal ya ni. Kita duduk atas kereta nak kelik rumah ke, patut tengah jauh gak nak sampai rumah baca Quran bla-bla. Surah-surah kita ingat. Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wattini wazaitun. Kita tak ada asmaya boleh baca, tak ada masalah. Gitu dah. Tu di antara hak kita ingat dah tu. Habis itu. Lepas tu di antara surah ibu bapa dah kau semua hak kita molek baca semua juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, iaitu ada apa kata Pakul. Baca surah Pakul.
Kul ke apa? Satu, kul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, kul huwallahu ahad. Yang ketiga, kul a'udzu birabbil falaq. Yang keempat, kul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi 4 kul semua. 4 kul semua. Nah, kita baca. Boleh faham tak hak ayat ni? Di antara surah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca semua. Pas kita pun nak buat amal tu Nabi, ke nak baca ayat-ayat Quran, nak baca surah-surah Quran hak Nabi kita baca semua. Di antaranya lagi 4 kul. Orang tua kita panggil surah 4 kul. Gapo surah 4 kul? Satunya ibu bapa dah kau semua. Nah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun. 4 kul orang panggil. Dia mau tanya kata ustaz, kita tak ada esmaya boleh pergi kedai boleh pergi kedai Quran. Kita nak pergi Quran hak 30 juz tu tak boleh kalau tak ada esmaya nah. Tak boleh, kena pergi ambil esmaya dulu. Kena ada esmaya. Malaikat kita ada hajat kena pergi Quran. Hajat bekno. Nah, camping kena pergi Quran apa? Sebab Quran saat itu duduk tempat cuma kita nampak Quran duduk tempat demo tahu siapa. Kita jalan-jalan nampak Quran duduk tempat siapa. Kita tak ada MY. Kita wajib kena pergi ambil Quran, lepas tu mari letak tempat tinggi, mari letak tempat cuci. Masa kita pergi Quran waktu pada tempat teh siapa hak ni tu, kita tak ada MY pun. Hak tu tak dosa sebab camping. Ning dia kita walah boleh pergi ambil MY sangat tapi saja tak usah ambil MY. Nak main Quran, nak pergi Quran tak boleh. Tu di antara kena ambil MY. Malaikat camping lah. Lepas tu bapa dah kau semua. Nabi kita baca di antara surahnya lagi iaitu 4 kul orang panggil. Kalau sebut 4 kul ni kita semua berherah. Satu, kul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, kul a'udzu kul huwallahu ahad. Nah, yang keempat, kul ya. Nah, faham tak? Tu dia nah. 4 kul tu. Satu, Nabi kita sebut dalam hadis baca kul ya ayyuhal kafirun 1 kali belum pada nak tidur. Hatu Nabi kita suruh, Nabi kita royak dalam hadis. Lepas tu Nabi kita royak, siapa-siapa hok baca surah kul ya ayyuhal kafirun belum pada nak tidur. Belum pada nak tidur. Ni supaya malam ni. Malam ni kita nak tidur, kita baca kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Baca kul ya dulu nak tidur. Nabi kata orang ni Allah Ta'ala mati dalam Islam jauh daripada syirik. Orang ni tak jadi orang syirik, orang ni tak mati dalam syirik. Allah Ta'ala dia jauh pada agama hak Tuhan marah. Dalam ayat dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Mung agama mung aku agamaku. Aku tak usah mati dalam agama mung. Aku tak usah mati dalam kafir. Aku nak mati dalam agama aku, nak mati dalam agama Islam. Baca bapa, belum pada nak tidur, pak ingatlah ko. Nah, duk baca semua dalam ayat kuliah ayyuhal kafirun ni. Nah, kul ya ayyuhal kafirun. Baca bapa, belum pada nak tidur sekali ya. Allahu Rabbi. Nah, kau tak say kelebihan Allah Ta'ala selamat daripada apa ni, daripada syirik, daripada dosa syirik, daripada mati dalam syirik. Kau nak mati dalam syirik ni fak kita ni, tak say. Kalau gitu bacalah bapa. Nah, surah Al-Kafirun belum pada nak tidur. Allahu Rabbi, bapa dah kau semua gini dah. Amo nak uwi satu fikir bu fak kita semua mikirlah kau. Saya pun mikir, fak kita semua pun mikir. Kita masa nak tidur malam-malam buat siap mati Sebab kita dah tahu katanya esok kita nak hidup lagi. Ni hak duduk dengar semua ni siapa ratik tahu kata ya tidur malam ni esok bangun pula.
Siapa ratik hak yakin lagu tu? Kita tengok ramai orang hak mati dalam tidur. Nah, dia janji dengan orang esok gitu gini, esok gitu gini. Ya tidur malam ni pakai mati. Tak bangun-bangun ramai mana baik tu. Pak Allah Ta'ala tak boleh buat ke kita mati baik tu. Boleh. Nah sebab tu bapa buat siap pe. Tiap-tiap kali kita nak tidur buat siap pe mati. Baca dulu ayat-ayat Quran belum tidur ni. Takut tak ada dah esok. Takut tak ada dah. Esok kita nak baca Quran tak boleh dah. Nah, Allahu Rabbi Karim. Nah, duk taruh situ. Nah, duk tangguh situ. Engkau dulu. Engkau dulu. Engkau dulu. Engkau dulu semua. Mati. Engkau dulu. Nah, Allahu Rabbi Karim. Tak boleh main lagu tu. Lama dah kita duk main lagu tu. Lah ni dak dah kita kena baik kira insya-Allah dah. Pak Allah Ta'ala kita boleh ngaji malam ni. Allah Ta'ala pilih kita boleh tahu malam ni. Apa? Sebab tu nak kita wa ammah. Sebab Tuhan nak kita buat amal. Kalau Tuhan tak sayang kepada kita, Tuhan kita duduk baik anak hau. Malam-malam pun tak ada baca Quran, tak ada gapo apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu bapa dah kau semua, nah kita pakai usaha lah insya-Allah dah. Pakai baca lah insya-Allah. Baca surah Kuliah dulu. Kita ajarlah orang-orang lain atik baca. Baca. Orang lain-lain pun baca juga. Bukan kita seorang. Misalnya atas anak kita, cucu kita awal. Ingat dah surah Kuliah hak mek ajar tadi. Ingat dah mek baca mek dengar walaupun pada nak tidur sekali. Kita ajar dah yak budak. Anak kita tiap-tiap kali dia nak tidur dia baca semua sebab dia ingat kata orang tua dia hajar. Dia ingat kata mek dia hajar, dia ingat kata pak dia hajar, dia ingat kata mak dia hajar, dia ingat kata min dia hajar. Anak kita buat amal apa kita ajar ibu bapa dak akak semua. Hari ni kita dak ajar. Sebab itulah dia dak ajar. Wal iazabillah. Hak takut sekali anak cucu kita mati dalam kubur. Hak takut sekali anak cucu kita mati dalam syirik. Wal iazabillah sebab tu kita baca anak cucu pun kita baca. Hak ingat dah tak payah ambil Quran ni. Bukan kata nak tidur malam-malam ambil Quran pak, buka tengok surah Kuliah dulu ingatlah kau dah surah Kuliah ni baca. Nah, baca duduk pak tidur pak baca Kuliah ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Siapa habis? So, hak Nabi kita baca. Nah, sokmu. Lebih baik boleh pada tidur. Yang kedua ibu bapa, nah surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, nah, baca surah Qul huwallah. Allahu Rabbi. Siapa ratik dalam ramai-ramai hak kita hak boleh baca Quran 30 juz, bukan 30 juz, 10 juz. Baca Quran 10 juz dalam masa neng nanti dalam masa minit. Siapa dalam ramai-ramai hak kita? Siapa dalam ramai-ramai hak kita semua ni hak boleh baca Quran 10 juz. 10 juz. Nah, 10 juz painai neng nanti. Siapa hak boleh baca betul? Ada orang hak boleh baca ni? Kalau ada 10 juz baca minit. Juz 1 sampai juz 10. Nah, pas 1 juz ada 10 lah. Juz 1 ada 10 lah, juz 2 ada 10 lah, juz 3 ada 10 lah, juz 4 ada 10 lah, sampai juz 10. Baca tu dalam masa 1 minit. Tak ada. Siapa hak ada ni nak bagi apa Nah, nak wi surat so. Tak ada dah. Ibu apa? Walaupun kita tak kuasa nak baca, ambil juz 1 sampai juz 10 dalam masa nanti, dalam masa 1 minit, tetapi ada amalan hak kita buat boleh pahala supaya baca Quran 10 juzuk. Ada amalan. Kita nak baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 10 juz, tak kuasa. Tak seroyak minit. Sehari pun tak boleh nak baca 10 juz sehari. Nak baca tak boleh. Tak habis, tak ada.
Hijau banyak. Dah. Tapi bapak dia kau semua, ada amalan hak kita guna masa tu bapak tak sampai minit pun. Tapi boleh pahala supaya baca Quran 10 juz. Allahu Rabbi. Nah, Masya Allah. Amalan apa Ustaz? Iaitu amalan baca surah Qul Huwallahu Ahad. Baca surah Qul Huwallahu Ahad, ibu bapa dan akak semua. Baca Qul Huwallah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Man qara'a Qul Huwallahu Ahadun, faka'annama qara'a sulusal Qur'ani. Nabi kata, barang siapa hak baca surah Qul Huwallahu Ahad nengkang, ya baca kali ya. Nah, baca kali ya. Bukan baca siapa 10 kali. Bukan baca siapa 20 kali. Baca kali ya surah Qul Huwallah. Boleh pahala supaya baca Quran 10 juzuk. Kita baca surah Qul Huwallahu Ahad. Siapa rak minit tak siapa. Pas surah Qul Huwallahu Ahad ni ibu bapa dan kau semua ada berapa ayat? Siapa tahu kata surah Qul Huwallah ada berapa ayat? Kalau tahu lagi ni siap. Kalau kena bila mula ni siap lah. Surah Qul Huwallah ada berapa ayat weh? Oh nah, kalau tanya lagu tahu. Hei, lagu kau tu ada berapa minit? 2 minit tengah. Oh tahu weh. Lagu tu hak luar negeri tu berapa minit hak duduk dengar semua tu. Hak tu 5 minit. Oh tahu weh. Tapi tanya kata surah Qul Huwallah ni ada berapa ayat? Ya bila? Tak ingat ke demo dak? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Cuba kita semua bila ramai-ramai. Nah, kita bila. 1 ayat pertama. Nah, Qul Huwallahu Ahad. Tu ayat mula-mula. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga ke apa? Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudahlah. Ada 4 ayat. Ada orang komen kata 7 ayat. Ada orang komen kata 5 ayat. Bila baik mana? Surah Fatihah, surah Qul Huwallah ibu bapa, ada 4 ayat ya. Bismillah tu bukan 1 ayat dalam surah Qul Huwallah. Tak. Hanya benar hak sunat kita baca. Belum pada nak baca Qul Huwallah, baca dulu Bismillah. Nah, jadi Qul Huwallahu Ahad, ya bila di ayat mula-mula di Qul Huwallahu Ahad. Yang kedua, Allahus Samad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat semua. 4 ayat semua, ibu bapa adik akak semua. 4 ayat ya. Kalau siapa-siapa hak malas baca Qul Huwallah. Nah, berat benar kata. Baca 4 ayat ni 1 kali. Boleh pahala supaya dengan baca Quran 10 juzuk. Cak wela kok. Kata kita baca Qul Huwallah 1 kali boleh berapa minit? Boleh berapa week? Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa nak minit? Tak siapa. Tapi pahala hak tu hawi kepada kita supaya dengan kita baca Quran. Supaya dengan kita baca Quran apa? 10 juzuk. Subhanallah. Pas tak boleh ke kita baca Qul Huwallahu Ahad semua? Ibu apa? Tak boleh ke kita baca Qul Huwallah semua ni? Lek pagi baca, lek petang baca, lek malam pun baca. Kalau kita baca 3 kali,
Sehari-sehari baca 3 kali kalau kita baca baik tu. Misalnya tu, lek pagi baca qul huwallahu ahad sekali. Lek pagi sekali baca qul huwallah. Lek petang sekali baca qul huwallah. Lek malam nak tidur sekali pula baca qul huwallah. Sehari 3 kali. Ada satu riwayat, man qara'a qul huwallahu ahadun salasa marratin. Siapa-siapa hak baca surah qul huwallahu ahad 3 kali. Kita misalnya atau kita buat baiknya 3 kali. Baca lek pagi sekali. Baca lek petang sekali. Baca kena tidur sekali. 3 kali. Faka'annama qara'a Qur'an ajma'ah. Supaya dengan dia baca Quran 30 juzuk. Supaya dengan baca Quran semua dah. Muka 1 kali baca qul huwallah. Boleh pahala supaya dengan baca 10 juzuk. Lepas 2 kali, supaya baca Quran 20 juzuk. Kalau kita baca 3 kali, supaya baca Quran 30 juzuk. Tak habis lagi. Allahu Rabbi ya Karim. Ni besar ibu bapa. Sebab tu baca Nah, kalau nak pahala banyak baca. Baca ibu bapa dan kau semua. Sebab itulah kita cuba perhati. Perhati orang tua kita, hak tak ingat ayat-ayat Quran panjang-panjang ke. Lebih-lebih lagi masa tarawih. Tak. Masa dulu ni ke tak ada budak-budak ngapa Quran mana tak serupa dengan learning. Learning budak-budak hafiz, budak-budak ngapa Quran banyak. Kalau tahfiz itu, tahfiz ini. Learning mana-mana sejak maya tarawih guna budak hafiz baca Quran sejuh malam. Orang dulu, masa dulu ibu bapa dah kau semua. Masa dulu, orang dulu ya tak ingat nak baca juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 sampai juz 30 tiap-tiap malam juz. Orang dulu, orang tua dulu ya tak ingat. Lepas tu dia baca qul huwallah semua dalam mai sunat tarawih dia. Kita semua dah learning. Learning tak tahu kata baik tapi masa dulu tu ada orang tua ke baca alhaakumut takasur ayat pertama, ayat yang kedua qul huwallah. Siapa atik dayut nan ataupun ada lagi lah ni. Hak tua-tua tak sewi atau sewi budak-budak naik jadi ti imam maya ke nonok dia sore. Tak sewi budak-budak. Nak dia sore baca alhaakumut takasur qul huwallah. Lepas tu sudah wisalah baca pula wal asri qul huwallah. Lepas itu wisalah bangun pula baca wailul likulli humazatil lumazah qul huwallah. Rakaat yang 2 tu qul huwallah. Namun nak baca surah lain tak boleh, tak pandai. Nak baca juz 1, 2, 3 tak ingat tak pandai. Baca surat Qadir surah qul huwallah. Tok guru kita, alim ulama kita, dia ambil surah qul huwallah mari tak di rakaat yang 2 semua tu. Ni nak ambil kelebihan yang sangat-sangat besar. Baca 1 kali surah qul huwallah boleh pahala supaya baca Quran 10 juzuk dah. Yang buat atau kalau gitu tarawih tahun ni pakat baca qul huwallah lako tak kena baca. Tak kena baca sejuh malam dak. Kita duk maya sejuh malam maya lah molek, maya kolamo kau molek, diri kolamo kau molek. Amo tak usir maya besembek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada baru ni hak tu bet tu. Tapi amal rasa tahu bukan negeri kita bet tu. Kalau negeri kita ayanlah lah maya bet tu. Maya lagu mana bet tu? Ada klik video mana? Hak dia menghantar mari tu. Ama pun tak cerak juga atas negeri mana. Maya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Yang maya 23 rakaat, yang nak widah supaya dengan maya 8 rakaat. Tak sah maya lagu tu yang. Kalau ada di masjid mana kena panggil tu imam kecek. Apa buat lagu ni? Dia mau nak maya witu hai terima ke? Nak maya gapo? Nak sujud siapa? Tak boleh. Allahu Rabbi ya Karim. Tu. Jadi kalau baca qul huwallah misalnya balasah ni maya ti imam tua. Baca alha, lepas tu baca qul huwallah. Baca wal asri qul huwallah tak apa. Nak maya situ pun tak apa. Nak maya lain pun tak apa. Tak ada masalah.
Ni gini bapak, nak maya 20 kaat ke 8 kaat ke nak baca sejuh malam ke nak baca surat kada ku Allah ke, tak usah balah dah, tak usah wasa besembek. Mu lebih pada aku bah, kita wasa kita maya sejuh malam ni ke nah apa ni molek pada ngak orang baca ku Allah dak, tak usah duk mikir nak tewas sentuh lah nama ke pahala tak ada. Dak yang lagu tu bapak. Nah, kita buat amal ibadat kepada Tuhan ya nak wis supaya amal ibadat. Kita wasa kata sedap maya besembek sejuh malam gimana ya sejuh malam kita wasa nak maya ku Allah, ti'imah ku Allah malam ni. Maya ti'imah ku Allah tak ada gapo. Dak, Allahu Rabbi ya karim bapak dia kau semua. Ni dok balah. Nah, pada ada 3 dengan apa? 8 dengan 20. Terawih 8, terawih 20 dok balah kok. Dak. Nah, ya benar sunat Mu nak buat apa ikut mung Mu nak buat 8, buat. Mu nak buat 20, buat. Terawih boleh lah kau. Nah, mu tak semai terawih pun tak dosa apa ni. Hak dosa mu duk balah, mu duk kata ke orang tu balah. Nah, hak tu dosa tu. Jadi, Ramadan tahun ni kita kena patai mulut kita, nak beki mulut kita. Nah, yang duk kata nah kok omong, yang duk kata kok tu kok ni, kita buat amal ibadat kepada Tuhan sudah demo nak maye nah 8 kaat ikut demo, kita nak maye 20 pun tak ada gapo. Allahu Rabbi ya karim dak balah. Nah, tu dia nah. Allahu Rabbi kadang-kadang cari tempat maya cepat. Nah, dah agak pergi maya Indo lah. Dia kata Indo hak maya cepat. Hak 23, nah. Ya buat sampai 7 minit. Nah, nak maya cepat lagi pergi maya Indo. Nah, Ramadan tahun ni amal lagi maya terawih Indo apa? Nak maya cepat. Sebab rumah kita tak ada maya cepat tu. Dah. Allahu Rabbi ya karim. Itu di antara ibu bapa. Tak ada gapo dah. Pakat maya lah ke. Nah. Tak usah duduk balah gi mari, tak usah duduk gaduh gi mari. Nah, pakat buat amal ibadat we kena belaka. Tak apalah. Tara tu ya. Tu di antara. Nah. Orang hak baca sejuh malam molek. Orang hak baca qul huwallah pun tak ada gapo. Baca Al-Ha, baca qul Allah. Baca wal asri, baca qul Allah. Ibu apa amanah ya satu kisah. Di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi dia jadi ti'imah maya. Nah, dikatanya di Masjid Quba. Masjid Quba ni duduk mana Duduk di Madinah. Nabi kata siapa-siapa maya sunat di Masjid Quba 2 kaat boleh pahala supaya dengan buat umrah 1 kali. Kalau kita pergi Madinah kita pergi buat umrah ke buat haji, kita pergi ziarah Masjid Quba, kita maya sunat katik dalam Masjid Quba tu. Boleh pahala supaya dengan buat umrah 1 kali. Tu. Jadi ada seorang sahabat dia jadi ti'imam Masjid Quba. Jadi ti'imam percam di Masjid Quba, tapi ya. Fa ana ma'mun duduk royak dia tak dengar. Ya tak dengar mana sahabat ni. Gapo sahabat sore ni dia maya baca surah qul huwallah semua. Baca Fatihah sudah baca qul Allah. Maya zuhur baca baitu, maya asar baca baitu. Maya zuhur asar tak apalah tak dengar. Ngore isya subuh. Maya Fatihah baca sudah tu qul Allah. Sudah baca Fatihah baca qul Allah. Nah, siapa sahabat lain pun bakat royak atas padalah qul Allah mu tu baca surah lain atik. Baca qul Allah situ mu tak ingat ke surah lain. Sahabat tu kata ingat, tapi aku nak baca qul Allah. Kalau mu tak puas hati dengan hak aku baca, jadi diri atau imam aku tak sehadir. Mu jadi dirilah. Aku nak baca hak aku nak ya. Sahabat lain pun tak say muka suara ya sedap ke. Nah, suara ya sedap, pakai ya lah. Nah, lepas tu sahabat lain tu bapak dah kau semua. Gi ngacung ke Nabi. Gi royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Di masjid kita ni, di Masjid Quba ni, ada seorang sahabat dia maya baca qul Allah semua. Saya royak dah dia. Nah, dia tak dengar. Dia tak dengar kata ya Rasulullah. Nabi panggil sahabat tu mari kata, "Mari aku nak tanya mu. Ada orang royak ni.
Kata mung ni ke baca ku Allah sama apa Random baca ku Allah sama. Surah lain mu ingat tak? Dia kata ingat. Surah lain pun ingat. Tak ada ingat. Tapi kata, nah, pahari ni mu tak aja. Gini ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, gini. Jadi saya ni baca surah Qul huwallahu semua ni ke. Saya baca kerana saya kasih kepada surah Qul huwallahu. Sahabat Sa'ning dia baca surah Qul huwallahu ahad semua dalam mayat. Sudah baca Fatihah baca Qul huwallahu. Sudah baca Fatihah baca Qul huwallahu. Rakaat pertama baca Qul huwallahu. Rakaat kedua baca Qul huwallahu. Surah lain pun ingat tapi dak aja baca Qul huwallahu. Baca Qul huwallahu. Nak baca Qul huwallahu. Sebab apa? Sebab dia kata dia kasih kepada surah Qul huwallahu. Aku kasih kepada surah Qul huwallahu. Nak aku kasih kepada surah Qul huwallahu. Tu sahabat hak baca surah Qul huwallahu semua tu. Apabila Nabi SAW dengar lagu tu, pas sahabat tu kata, aku kasih kepada surah Qul huwallahu sebab surah Qul huwallahu ni kan dia royak sifat Tuhan. Aku bila baca surah Qul huwallahu pak, aku ingat kepada Tuhan lalu dah. Aku main nak ingat kepada Tuhan. Apabila aku baca surah Qul huwallahu, aku ingat kepada Tuhan sebab dalam surah Qul huwallahu dia royak Tuhan. Dia royak sifat Tuhan. Nabi kita SAW dengar lagu tu, Nabi kata mung kasih kepada surah Qul huwallahu, Tuhan mung masuk syurga. Tu Nabi royak. Nah, Nabi kata mung kasih kepada surah Qul huwallahu, Nabi kata mung boleh masuk syurga. Allahu Rabbi. Dengan sebab dia kasih kepada surah Qul huwallahu, dengan sebab dia baca semua surah Qul huwallahu, Nabi kata mung boleh masuk syurga. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kasih kepada surah Qul huwallahu. Sebab dalam surah Qul huwallahu tu ibu bapa dak semua, ia duk royak sifat Tuhan. Mana? Qul huwallahu ahad. Kata olehmu, wahai Muhammad, jadi ada orang mari tanya Nabi tentang Tuhan, Allah Ta'ala. Maka Tuhan pun royak kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, hei Muhammad, mu royak kepada orang yang tanya mung, kata Allahu ahad. Allah itu satu. Allah Ta'ala tu sa. Allah Ta'ala satu ya Allah. Allah tu sa ya. Allahus samad. Allah lah tepat. Manusia semua duk gantung. Semua manusia berhajat kepada Tuhan belaka. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tak ada anak. Allah Ta'ala tak ada ibu bapa. Anak Tuhan tak ada. Hak demo duk kata, nah anak Tuhan, nah gitu giring tak ada le anak Tuhan, dan Allah Ta'ala tak ada ibu bapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk sikit-habuk. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu perkara. Satu perkara pun Allah Ta'ala tak serupa sikit-habuk. Tu. Jadi surah Qul huwallahu duduk royak sifat Tuhan. Apabila kita baca Qul huwallahu, kita kenal Tuhan, kita ingat Tuhan. Sebab tu sahabat ni dia suka baca Qul huwallahu. Sebab apa? Sebab bila dia baca surah Qul huwallahu, dia ingat Tuhan. Sebab dalam surah Qul huwallahu dia royak sifat Tuhan. Subhanallah. Ibu bapa dah akak semua. Ni nak royak kepada fak kita semua. Pas kita baca Qul huwallahu supaya sahabat dak weh. Nah, kita baca Qul huwallahu hari ni dalam mayat nak wi banyak sudah ke sebab kita kasih kepada Qul huwallahu. Ada beza buat kita. Kita baca Qul huwallahu apa? Nak wi banyak sudah, muka sudah pendek kali. Surah lain pun ingat, Wadduha pun ingat, Alam Nashrah pun ingat, Wattin wa Zaitun pun ingat, tapi dak aja. Apa? Panjang surah tu. Kita nak sudah banyak-banyak maya. Baca Qul huwallahu. Tekah yauh kita dengan sahabat. Dah Allah sahabat baca surah Qul huwallahu bukan nak banyak sudah. Dah, dia nak nu. Sebab dia kasih kepada surah Qul huwallahu.
Sebab dia ingat kepada Allah Ta'ala. Allahu Rabbi hani. Besar ibu bapa dia kat semua. Sebab tu jangan kita main-main. Jangan kita tinggal surah Allah ni. Baca dah pagi pun baca. Lek petang pun baca. Nak. Lek malam pun baca. Ulama kita kaji. Ulama kita royak gini bapa. Ya dalam Quran ni ke 30 juz. 114 surah dalam Quran semua ni ke. Ya ada 3 hal hak besar-besar Tuhan sebut dalam Quran. Cuba kita fatim molek dalam Quran. Ada 3 benar. Ada 3 hal. Ada 3 rang. Hak Tuhan sebut. Hak banyak kali dalam Quran. Besar-besar ada 3. Satu hal Tuhan. Duk ayat atau di Allah Ta'ala tu kuasa. Allah Ta'ala tu buat langit bumi. Duk ayat hasipat Tuhan. So. Dalam Quran ada sebut. Nah. Yang kedua, duduk ayat hak hukum. Hukum gitu, hukum gini. Dalam Islam kita, hukum baik tu, hukum puasa, hukum keluar zakat, hukum buat haji. Banyak dalam Quran hak hukum. Dua. Yang ketiga, hak kisah Nabi-Nabi. Hak kisah Nabi ada dalam Quran ada sebut. Hak kisah Nabi Musa dalam Quran ada sebut. Hak kisah Nabi Ibrahim dalam Quran ada sebut. Nak royak kepada kita semua kata dalam Quran ni ke, tubik 3 benar. Satu, ha Tuhan, ha sifat Tuhan. Yang kedua, ha hukum hakim. Yang ketiga, ha sejarah Nabi-Nabi. Jadi tubik 3. Maka ibu bapa surah Qul huwallahu ahad ni ke. Surah Qul huwallahu ahad ni ke. Dalam 3 ni, ia duduk hak mana? Surah Qul huwallahu ahad surah ni. Dia duduk dalam sejarah Nabi ke? Tak. Dia duduk dalam hukum hakim ke? Tak. Dia duduk dalam sifat Tuhan ke? Duduk dalam sifat Tuhan. Surah Qul huwallahu ahad duduk dalam sifat Tuhan. Dua ayat kata Tuhan tu satu. Nah, Tuhan tu tak berhajat kepada makhluk. Semua makhluk hajat kepada Allah. Allah tak ada anak, tak ada ibu bapa. Nah. Patut Allah tak supaya makhluk. Nah, yang tahu sifat Tuhan tu. Maka sebab itulah 30 juz tu duduk dalam 3 ni. Sebab tu Nabi kata siapa baca Qul huwallahu ahad, dia boleh pahala separuh Quran, sepertiga Quran. Quran ada 30 juz. Bagi tu baik 3. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Jadi 30. Tengok ulama dia kaji. Kita pun nampak lalu dah lah kata, nah. Sungguh baca surah Allah 1 kali boleh pahala siapa? 10 juz. 10 juz dah Quran kita baca. Subhanallah. Nah, sebab tu bapa baca deh. Baca semua. Lek pagi pun baca, lek petang pun baca, nak tidur pun baca. Lepas mai fardu pun baca. Aman ayat ni di antara gini, ya kita nak baca surah Qul huwallahu ahad masa mana boleh laka. Duk dia duduk atas kereta nak baca Qul Allah. Pun tak ada apa. Tak ada masalah. Nah, patut aman ayat di antara masa. Hak molek kita baca Qul Allah 1 lek pagi. Baca Qul Allah. Yang kedua lek petang. Baca surah Qul Allah. Yang ketiga lepas pada semaya fardu. Lepas pada maya fardu, sudah pada maya zuhur, sudah pada maya asar, sudah pada maya ngorek, sudah pada maya isya dan sudah pada maya subuh. Setiap kali kita sudah maya hak fardu, kita bacalah ibu bapa dak kau semua. Ni baca ni. Baca apa? Baca surah Qul huwallah. Baca Qul Allah sekali ya. Dah. Hatu di antara masa hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca surah Qul Allah tu. Lepas lebih pada masa tu kita nak baca masa lain lagi pun tak ada masalah.